Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam pelajaran Faraid darjah 4. Pelajaran pertama kita iaitu mengenal ilmu Faraid. Apakah yang dikatakan sebagai takrif ilmu Faraid ini? Yang pertama iaitu Faraid dari segi bahasa ialah sesuatu yang ditentukan. Dan yang kedua, faraid dari segi syarak ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak untuk waris daripada peninggalan si mati. Di sini dapatlah kita jelaskan bahawa faraid adalah sesuatu peninggalan yang ditinggalkan oleh ayah ataupun ibu kita ataupun nenek kita daripada harta yang ditinggalkan semasa hidupnya. Dan di dalam ilmu faraid ini juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahagian-bahagian untuk penerimaan harta pusaka kepada anak-anak yang ditinggalkan. Kalau kita lihat di sini bahawa faraid adalah merupakan suatu jalan yang mana Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran bahawa yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 11. Maksudnya Allah Taala perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Jelas di sini bahawa kehidupan kita ini telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kehidupan manusia, dari segi penjual beli, dari segi beribadat dan juga dari segi harta yang ditinggalkan semasa hidupnya kepada waris-warisnya yang hak dan layak untuk menerima harta pusaka. Tujuan ilmu faraid ini adalah bagi tujuan untuk mengelakkan berlakunya perebutan harta pusaka di kalangan anak dan juga waris-waris yang ditinggalkan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat peraturan ataupun sistem di dalam Al-Quran adalah bagi memudahkan kehidupan manusia. Kerana apa? Kadang-kadang apabila kita lihat bahawa sekiranya tidak ada sistem, maka hancurlah sesuatu institusi kekeluargaan itu. Kita pernah lihat bahawa di dalam kehidupan ada cerita-cerita tentang pembunuhan, perebutan harta pusaka. Ini adalah disebabkan mereka jahil tentang mengenai faraid. Sekiranya mereka faham tentang pembahagian harta pusaka, maka tidak akanlah berlakunya pergaduhan ataupun pembunuhan di dalam kehidupan. Yang mana kalau kita lihat Allah telah mengaturkan kehidupan kita sebagai suatu sistem norma yang mana manusia hendaklah mengikuti apa sahaja yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu faraid juga adalah suatu ilmu yang mana menceritakan tentang cara bagaimana harta itu diuruskan. Begitu juga bagaimana cara ianya digunakan, dikendalikan. Kerana apa? Sebelum kita membahagi-bahagikan harta pusaka kepada waris-waris, terlebih dahulu kita kena selesaikan dahulu
hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati. Begitu juga urusan jenazah dan sebagainya. Di sini jelas bahawa Allah sentiasa memberikan tunjuk cara dan tunjuk ajar bagaimana kita untuk mengendalikan sesuatu harta, dan dengan itu kita dapat tahu bahawa ilmu faraid ini adalah suatu ilmu yang berguna. Seandainya seseorang itu tidak mahu menggunakan ilmu faraid dan mereka mahu menggunakan budi bicara, boleh. Tidak ada paksaan. Tetapi Allah telah membuatkan suatu cara yang mudah, yang tidak perlu kompromi ataupun perbincangan. Kerana di dalam hukum, memang di dalam Islam ada hak masing-masing yang telah dibuat supaya mereka tahu peranan dan tanggungjawab mereka di dalam institusi keluarga berkenaan. Jadi jelas di sini faraid merupakan suatu yang ditentukan. Allah dah tentukan pembahagiannya. Dan bila Allah dah tentukan, kita tidak boleh mendakwa-dakwi ataupun bergaduh dengan sebab harta pusaka. Jadi di sini diminta pelajar-pelajar untuk melihat bahawa ilmu faraid ini adalah suatu ilmu yang merupakan ilmu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kegunaan manusia. Jadi pada hari ini pelajaran kita mengenai ilmu faraid. Jelas bahawa ilmu faraid ini adalah satu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat manusia supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti mana yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hendaklah kamu berikan kadar yang ditentukan kepada yang berhak mendapatkannya. Bahagian ini bahagian faraid kepada ahli faraid. Kemudian yang bakinya diberikan kepada anak lelaki yang lebih utama. Iaitu sesiapa yang lebih dikat dengan asab, iaitu ahli keluarga. Dan yang ketiga, secara ijma' ulama telah menetapkan wajib pembahagian harta pusaka menurut hukum Islam. Sebab apa? Sebab yang pertama, untuk mengelakkan daripada iaitu pergaduhan. Yang kedua, pembunuhan. Dan yang ketiga, keretakan institusi kekeluargaan. Sebab apa? Kehidupan kita ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, barang siapa yang berpegang kepada tali Allah, iaitu Al-Quran dan Hadis, maka syurgalah tempatnya. Dan hari ini pelajaran kita adalah pelajaran ilmu faraid dan pengertiannya. Sekian, terima kasih.